Nama saya Fatih Syafiqah binti Amir. Dan kumpulan kami mempunyai 4 orang. Dan kami mendapat tajuk kecelaruan ruang tidur. Dan dalam kecelaruan ruang tidur ni, kami memilih untuk membentangkan insomnia. Dan dalam insomnia ni saya terangkan pengenalan. Okey, pengenalannya. Okey. Setiap orang memerlukan tidur yang cukup, betul kan? Okey. Dewasa memerlukan 6 hingga atau 8 jam sehari. Okey, kalau warga emas atau orang tua, dia pun memerlukan 4 hingga 5 jam sehari. Iaitu masa dia pun sangat pendek. Dan kalau kanak-kanak atau bayi, dia memerlukan masa yang agak panjang. Sebab dia pun nak rehatkan untuk pembesaran mereka. Macam baby kan, dia pun nak besar. Dia pun nak besar, nanti dia takut tidur kan. Kalau teriak tu, ibu kesusuan, lepas tu dia tidur. So dia pun mudah. Ni dewasa dengan warga emas ni macam suka sangat tidur. Dan akan ada beberapa masalah timbul waktu tidur, waktu kita jaga, betul kan? Dan kami akan menentukan insomnia. Okey, insomnia saya akan menentukan sinopsis. Sinopsis tu kami memilih drama atau movie tentang insomnia. Okey, dalam cerita tu watak utama dia yang ada kecelaruan tidur ni iaitu Doma. Doma tu detektif, seorang detektif, iaitu anggota polis lah, macam seorang yang mencari penjenayah. Dan dalam masa yang sama, Doma ni dia terlibat dalam kes jenayah tu. Kes jenayah tu dia ingat dia tembak sang pelaku. Rupanya bukan. Dia tembak Up. Dan Up tu bukan penjenayah. Tapi tak tahulah siapa tu penjenayah. Tapi lepas tu tiba-tiba dia anggota polis tapi dia bersekongkol dengan Finn. Dia macam-macam rumit cerita ni. Dia rumit. Dia kalau nak tahu dia kena tengok cerita tu. Insomnia 2002 kot. Kena tengok itu. Sebab kalau saya cerita pun, kalau korang tak faham, apa Doma apa Finn, tak faham ni. Sebab dia cerita Inggeris. So dia agak suka. Tapi dalam apa yang saya dapat, Doma ni dia malam mesti terjaga. Dan dalam pada waktu yang sama, dia mesti akan dapat call panggilan tu. Saya tak tahu dari siapa. Tapi bila dia dapat call tu, mesti dia jadi macam tak tidur. Dia macam berfikir kan. Macam dia banyak fikir lah. Daripada apa yang dia fikir, dia macam fikir siapa penjenayah tu, siapa yang dia tembak. Dia fikir lagu. Dalam tu lah apa yang kami dapat dalam movie ni. Dan dia kehilangan identiti dia. Macam dia hilang fokus. Lepas tu dia berhalusinasi. Dia dah detektif ni, tapi dia berhalusinasi ni. Dia banyak fikir. Lepas tu kita kerja waktu rumah tidur kan. Tapi dia tak macam tu. Sebab dia ada penyakit tu. Dia kena pergi rawatan. Kalau tidak dia akan lebih parah lah. Sebab isteri ni macam ke arah yang boleh dirawat lagi dan boleh dibendung lagi. Tapi bagi saya Doma ni dia banyak bekerja waktu siang dan pagi. So dia bergerak pun tak tahu bila dia penat. Malam dia jaga. Habis tu siang dan pagi dia elok pula. Dia banyak fikir. So saya teruskan kepada definisi akan dibentuk oleh kawan saya lagi. Tapi saya bagi tahu sedikit definisi tentang insomnia ni. Dia tidak bertidur macam gangguan malam nanti terjaga. Dia terjaga. Kesukaran untuk tidur sering bangun pada waktu malam. Waktu malam terjaga. Waktu pagi dia jadi macam letih. Kita akan jadi letih sebab malam tak tidur. Lepas tu pagi siang kena kerja kan. So macam tu. Dan saya akan membentangkan sistem. Itu tanda-tanda insomnia sendiri. Tanda-tanda insomnia itu, tanda-tanda insomnia ada 4. Yang pertama, kesukaran untuk tidur. Kesukaran untuk tidur. Apa yang saya dapat dalam movie ni, dia tidak boleh tidur dalam tempoh yang agak panjang. Apa yang saya nampak, malam mesti terjaga dalam movie ni. Dia mesti terjaga. Dia tak tidur pun. So kita nak tahu kita sini tak 3 kali seminggu kan. 3 kali seminggu. Sebulan kan. Sebulan sekali apa tu. Sekali kawan saya akan beritahu berapa prevalent dia. So kita akan tahu lah lebih lanjut. Dia kesukaran untuk tidur. Okey, yang kedua, terjaga di tengah malam. Malam dia mesti terjaga. Okey, kalau dia tidur pukul 10, pukul 12 terjaga. Okey, berapa jam dia tidur siang ni? Mesti dia terjaga. Itulah. Yang kedua, terjaga di tengah malam. Tengah malam terjaga. Macam pukul 2 ke. Kalau kita Islam, kita boleh lah solat sunat kan. Tapi kalau Inggeris, nak buat apa kan? Okey. Kalau yang ketiga, terjaga daripada tidur pada waktu kita awal. Maksudnya
Pukul 3 pagi 4 pagi dah terjaga. Dah dia jadi macam terjaga. Dia tidak rena, dia buat lelah dan cepat penat. Dan dia macam tu cakap tadi, dia lesu. Dan dia pun fokus lah kerja. Tengok. Sampai dia tembak hak pun dia tersilap. Sepatutnya dia tembak penyayang. Ni dia tembak orang silap. So salah dia sendiri. Dia detektif tapi dia tembak orang lain. So macam mana? Sebab tu dia jadi terjaga tidak beritahu tu. So salah dia sendiri ya. Memang betul. Kita yang betulkan diri kita sendiri. Bukan dia, betul. Okey. Okey, yang keempat. Yang terakhir lah bagi saya. Merasa gelisah. Kenapa dia gelisah? Iyalah. Dia dah kerja, dia dah penat. Tiba-tiba dia nak cari penjenayah. Penjenayah silap pula. Siapa tak fikir gelisah kita tembak orang salah. Masuknya tau. Tapi dia Inggeris dalam movie. Dia tembak, dia bersekongkol dengan film pula. Tak faham lah. Dia rumit. Memang sangat-sangat rumit. Sekali kita nak tahu, tengok cerita Insomnia. Ada doma tau. Ni. Dia bahasa gelisah, lepas tu dia suka fikir waktu malam. Sebab mata dia tak tutup. Kalau dia tak tutup, dia susah lah. Dia mengganggu lah. So yang ni lah kumpulan kami kaji. Insomnia. Okey, dia nak tahu lebih lanjut, nak tahu kesan-kesan waktu, kita dengar pembentang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Fatin Syairah. Saya pembentang kedua. Okey, saya akan membentangkan definisi kecelakaan tidur. Okey. Okey, minta maaf, nama saya Fatin Syairah binti Hamid. Saya akan membentangkan definisi prevalent jenis. Okey. Saya bentangkan dulu definisi. Definisi kecelakaan tidur merupakan bentuk gangguan tidur yang meliputi kesukaran untuk tidur, sering bangun pada waktu tengah malam, serta tidur pada waktu tidak yang sesuai, macam tak tepat macam tak kena dengan waktu dia. Terdapat setengah individu mengalami kecelakaan tidur dan mereka yang macam menderita lah sebab tak boleh tidur kan. Okey, tak boleh tidur lagi, jangan sekali berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Macam kalau tak boleh tidur pun dia minta bantuan doktor apa ke, untuk tolong siapa, macam kaunselor ke tau. Okey, dari situ mereka itu merasakan bahawa tidak puas atau kekurangan tidur walaupun tidur telah mendapat peluang, dapat ruang dengan peluang tu, ada waktu yang cukup tu, tapi dia tak boleh tidur. Okey, yang tu terganggu juga. Gangguan tidur adalah sebarang kecederaan yang mempengaruhi, mengganggu atau melibatkan tidur. Lepas tu terdapat 80 jenis tidur yang berbeza seperti sindrom apnea tidur, insomnia, parasomnia. Tapi saya definisi kami lebih kepada ke insomnia. Insomnia ni dia kekurangan tidur tu macam tidur dia sedikit. Sebab sepatutnya waktu malam, tapi dia terjaga waktu tengah-tengah tu pun dia dah boleh jaga. Tidur sekejap pun dia tak boleh tidur balik. Macam tu lah insomnia. Okey, prevalent gangguan tidur ni insomnia. Okey, prevalent gangguan dia berlainan mengikut tahap umur. Okey, kanak-kanak susah atau tidak boleh tidur, iaitu meragam dan terjaga waktu malam. Anggaran 25% hingga 45% kecelakaan tidur ni. Kecelakaan insomnia kurang berlaku kepada remaja, tapi warga emas tu macam yang berusia dah 65 ke atas tu, dia macam susah sikit lelapkan mata lah. Lepas tu jenis-jenis insomnia pula. Okey, jenis insomnia ada 5. Okey, acute insomnia yang first. Pertama sekali insomnia. Acute insomnia. Okey, acute insomnia ni keadaan ini tidak kerap berlaku sangat. Dia yang ni tak berlaku sangat. Ni biasa sangat. Sebab dia macam contohnya kalau bagi saya yang doma tu dalam cerita yang sinopsis tadi dibentang oleh pembentang pertama, ada bentang pasal doma. Tapi saya rasa yang doma tu dia stres. Saya rasa yang acute insomnia bukan rasa je. Dia acute insomnia. Sebab dia sedang bekerja sebagai polis kan. Tapi dia sedang fikir pasal pekerjaan. Dia tak boleh tidur. So kat situ acute insomnia. Sebab dia insomnia stres, macam tidak memerlukan rawatan.
Dia macam biasa je benda tu. Tapi dia sebab dia stres. Cuba kalau dia tak stres, dia okey, mesti okey punya. Tidak dia mesti cukup, mesti rapinya. Tapi dia sebab dia stres je, dia dah jadi acute insomnia. Tapi dia taklah teruk. Dia perlukan rawatan lah. Tak perlukan rawatan. Okey. Yang kedua pula, kronik insomnia. Kronik insomnia pula, dia kesusahan untuk tidur masa jangka yang lama juga lah. Ni kronik lah. Sebab dah lama kronik. Kita pun tahu kronik tu macam mana. Dia anggap kronik sebab pesakit mengalami kesukaran tidur sekurang-kurangnya 3 hari, seminggu dalam masa 3 bulan atau lebih lah. Yang tu kronik tu kita perlu jumpa doktor juga lah. Sebab kita tidak cukup kan. Kalau kita tak nak jumpa doktor pun, kita jumpa kaunselor dulu. Ataupun nanti kaunselor ada beri cadangan, kita ikut lah. Dah sebab kita kronik kan. Lepas tu komorbid insomnia pula. Okey, keadaan ini terbiasa berlaku apabila macam contohnya mengalami gangguan psikologi lah. Seperti kebimbangan, kemurungan. Yang tu bahaya sikit. Sebab kalau depression, dia tak boleh tidur tu sebab takut nanti dia dah kelain lah. Sebab kita kalau depression dah fikir untuk berdiri. Ataupun sakit kepala tu, dia dah teruk lah tu. Sekarang dia masalah sendi lah. Dan sakit belakang juga menyebabkan insomnia atau membuat sukar untuk lelapkan mata. Sebab benda tu macam kesian dekat pesakit yang mengalami kecaran tidur ni. Okey, yang ni komorbid insomnia pula. Tadi komorbid juga kan. Dia yang psikologi tu lah. Yang buat kan susah lelapkan mata lah. Inilah komorbid insomnia yang ketiga tu. Yang keempat, onset insomnia. Yang ni sikit je. Dia mengalami kesukaran tidur pada waktu malam je. Dia kesukaran dia macam biasa lah. Kesukaran dia dia suruh tidur je. Macam biasa contoh kalau tiba-tiba petang, contoh dia dah tidur kadang-kadang sebab yang tu juga. Sebab tu dia malam-malam dia tak boleh tidur. Okey. Kalau maintenance pula, suka untuk tidur. Contoh keadaan ini menyebabkan siapa yang mengalami tu terjaga dan suka untuk melelapkan mata yang semula. Macam contoh tiba-tiba pukul 9 malam dia dah tidur. Tiba-tiba pukul 3 pagi terjaga macam tu. Lepas tu dia tak balik. Dia rasa macam tak boleh tidur. Dia rasa macam kenapa tak boleh tidur. Memang susah tak? Siapa yang tak boleh tidur, dia akan rasa macam yang tak boleh tidur. Lepas tu nanti esok pagi dia memang lesu. Dia tak boleh buat kerja dengan sebaik-baiknya. Memang kesian lah. Kesian dia. Yang tu lah maintenance insomnia. So dia kena tidur secukupnya. Kalau nak tidur elok, tidur yang secukup. Okey, pembentang seterusnya pula akan bentangkan. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Atira binti Muhammad Syafi'i akan menerangkan tentang faktor kecelaruan tidur. Okey, faktor kecelaruan tidur ni yang kita tahu ia akan dihadapi oleh segelintir masyarakat yang bekerja ataupun student-student yang berjaga pada waktu malam lah. Okey, yang pertama adalah gangguan fizikal. Okey, gangguan fizikal ni sebenarnya adalah gangguan yang melibatkan rangsangan anggota badan. Okey, di mana setengah anggota badan itu memberi rangsangan seperti sakit, kegejangan ataupun luka di bahagian yang tertentu. Okey, justru itu gangguan fizikal yang dialami oleh seorang pesakit akan menyebabkan kesukaran untuk tidur dan kerap kali berjaga pada waktu malam. Okey, sebagai contoh sakit yang akan dialami oleh setengah individu adalah seperti masalah hormon ataupun kepedihan perut, gastrik dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah pengambilan darah ataupun ubat. Okey, pengambilan darah atau ubat adalah faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan yang tidak baik. Okey, seperti masalah penyakit asma, buah pinggang, gastrik, darah tinggi dan sebagainya. Okey, bagi mereka yang mengalami masalah penyakit yang serius ini, mereka kerap kali akan mengambil ubatan untuk mengawal ataupun mengurangkan sakit mereka. Apabila berlaku masalah ini, mereka akan mengambil dos yang berlebihan. Maksud saya di sini adalah mengambil ubatan pada kadar yang berlebihan dan juga pada waktu yang tidak sesuai. Okey.
Yang ketiga adalah gangguan psikiatri. Okey, gangguan psikiatri ini lebih kepada gangguan yang dialami oleh individu yang mempunyai masalah tahanan emosi, kognitif, sosial dan juga perilaku lah. Okey, gangguan ini disebabkan tekanan mental yang tidak dapat dikawal dengan baik. Okey, seperti kemurungan, stres, gangguan personaliti dan sebagainya. Akibat daripada gangguan yang dialami, kebiasaan individu tersebut akan mengalami gangguan tidur dan sering berhalusinasi. Okey, apa yang saya nak cakap kat sini, sering berhalusinasi ataupun memikirkan perkara yang akan terjadi pada waktu yang akan datang ataupun perkara yang terjadi pada waktu esok. Okey, bagi mereka yang mengalami gangguan psikiatri ini haruslah berjumpa dengan doktor untuk merawat penyakit tersebut lah. Okey, seterusnya adalah masalah persekitaran. Okey, masalah persekitaran boleh menyumbang kepada faktor gangguan tidur. Okey, apa yang dimaksudkan di sini, apabila seseorang mengambil alkohol ataupun penggunaan kafein yang tidak terkawal, mereka akan menyebabkan gangguan tidur. Okey. So, selain daripada itu juga, bagi mereka yang tidak tidur dan kerap kali terjaga, mereka akan bermain dengan laptop, bermain video, menonton televisyen, dan apabila ia dijadikan suatu rutin harian mereka, okey, mereka akan menyebabkan maksudnya mereka akan menyebabkan kesukaran untuk tidur. Okey, apabila terjadinya seperti itu, mereka kurang mendapatkan rehat yang secukupnya. Okey. Seterusnya, tabiat tidur yang kurang baik. Okey, tabiat tidur yang kurang baik ni dimaksudkan apabila seseorang mengalami suatu posisi tidur yang tidak baik. Okey, keadaan bantal yang tidak selesa, katil yang keras ataupun disebabkan kerap kali berfikir tentang masalah yang terjadi. Okey, selalunya orang yang berjaga pada waktu malam ni dia melakukan rutin mereka untuk bekerja, tidak merehatkan anggota badan mereka. Okey, disebabkan itu berlakunya masalah gangguan tidur ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Syazwani binti Abu Hassan. Okey, saya akan beritakan tentang kisah insomnia. Terdapat 5 kisah insomnia yang saya dapat, iaitu salah satunya ialah tekanan dan kelemahan. Okey, macam sebagaimana yang macam rakan saya beritakan sebentar tadi lah. Insomnia ni berkait rapat dengan masalah tidur. Jadi, berdasarkan kajian, manusia ni memerlukan rehat sekurang-kurangnya 8 jam lah, 8 jam. Okey, jadi sekiranya individu ni, seorang individu ni tak cukup rehat, jadi kan tak cukup rehat kan, badan dia lemah, letih kan, semua kan. Jadi bila esok pula dia nak mulakan hari esok, dia pergi kerja esok dengan keadaan dengan letih, tak cukup tidur semua. Jadi itu akan menyebabkan dia akan berasa tertekan lah dekat tempat kerja dia. Okey. Seterusnya ialah gaya hidup. Macam contoh yang saya boleh berikan ialah sebelum ni, contohnya sebelum dia tidak menghadapi masalah insomnia ni, dia macam setiap pagi dia akan melakukan riadah, contohnya macam senam, jogging ke apa kan, lebih kurang macam tu lah. Okey, selepas dia mengalami masalah insomnia ni, jadi dia punya gaya hidup itu akan berubah, boleh kata tak ada kata macam sebenarnya, tapi berubah juga, memang akan berubah. Jadi contohnya macam nampaklah beza macam sebelum dia mengidap insomnia tu, dia melakukan riadah semua setiap pagi. Lepas tu selepas tu dia tak melakukan riadah sebab apa? Sebab maybe sebab dia terlajak tidur, sebab tak cukup rehat semua, maybe sebab itu juga lah. Jadi secara tidak langsung dia tu akan mengubah gaya hidup dia lah. Okey, seterusnya ialah penyalahgunaan ubat dan bahan. Okey, jadi penyalahgunaan ubat dan bahan yang saya ingin terangkan ini ialah contohnya macam kan dia ada masalah insomnia kan, jadi dia
batuk, ubat demam yang paracetamol kan. Jadi macam kita ketahui ubat demam dengan ubat batuk ni sekiranya kita makan lepas tu secara automatik maybe bukan maybe lah memang akan ngantuk. Jadi mereka mengambil ubat ni secara tidak langsung akan menyebabkan kesan buruk terhadap maksudnya terhadap tubuh badan mereka lah. Sebab macam mana ubat tu tak sesuai dengan penyakit dengan gangguan mental yang tidak lah, yang insomnia tu kan. Okey, jadi seterusnya ialah syarat perubatan. Syarat perubatan ni macam saya nak terangkan tentang insomnia ni kan, dia mengenai masalah tidur. Jadi disebabkan dia tak boleh tidur, dia akan mengambil ubat yang atas saran doktor lah. Maksudnya ubat ni sesuai lah dengan penyakit insomnia tu. Tapi bila sekali dah makan, maksudnya macam dia perlu lebih kurang macam dia perlu mengambil ubat tu secara berterusan. Maksudnya kalau dia nak tidur memang kena makan ubat tu. Kalau tak makan ubat tu dia tak boleh tidur. Lebih kurang macam tu lah, maksudnya sebab dia bergantung pada ubat tu semata-mata. Okey, jadi yang terakhirnya ialah kecelaruan mental. Okey, jadi kecelaruan mental ni macam kesan lah, macam yang awal yang saya terangkan sebentar tadi kan, insomnia kan masalah tidur. Okey, tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur ni badan letih, otak jadi macam lambat, slow gitu semua. Jadi secara tidak langsung maybe ada kita akan melakukan perkara yang luar sedar tanpa kita sedar. Contohnya macam lebih kurang macam kalau luar sedar ni lebih kurang macam kita migau jalan sampai jalan ke apa kan, lebih kurang macam tu lah. Tapi macam kecelaruan mental ni maksudnya lebih kurang macam maybe sebab kita tak cukup tidur apa semua, jadi secara tidak langsung dia akan mendapatkan macam maybe cepat marah apa semua kan. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi sekian saja daripada saya tentang kisah insomnia. Seterusnya saya akan sambung kepada kaedah rawatan yang diperlukan oleh seseorang untuk membantu masalah tidur mereka. Okey, yang pertama adalah mendapatkan rawatan doktor. Okey, rawatan doktor ni amat diperlukan untuk untuk mengubati ataupun merawat masalah tidur lah. Yang pertama, rawatan yang disyorkan adalah rawatan polisomnografi, iaitu rawatan yang menentukan ataupun menilai kadar oksigen, pergerakan badan ataupun gelombang otak untuk menentukan bagaimana ia mengganggu tidur. Okey, yang kedua adalah rawatan yang disyorkan adalah elektroencephalogram. Rawatan yang menilai ujian aktiviti gelombang elektrik di otak ataupun mengesan sebarang masalah yang berpotensi berkaitan dengan sebarang aktiviti yang dilakukan lah. Yang ketiga adalah ujian darah jentik yang digunakan untuk mendiagnosis narkolepsi dan juga keadaan kesihatan yang menyebabkan gangguan tidur. Okey, seterusnya adalah mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. Okey, kita digalakkan untuk mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat seperti melebihkan sayur-sayuran, buah-buahan dan juga mengurangkan pengambilan manis di dalam makanan seperti coklat ataupun minuman yang bergas. Kita juga digalakkan untuk minum air masak sebanyak 8 gelas sehari. Ia membantu kita untuk meningkatkan imunisasi badan dan juga mengurangkan masalah letih ataupun kelesuan pada waktu malam. Okey, seterusnya adalah melakukan aktiviti fizikal ataupun mengurangkan tekanan bagi seseorang lah. Okey. Pertama, aktiviti fizikal yang terbaik untuk mengurangkan tekanan ni adalah melakukan senarobik ataupun aktiviti fizik seperti bersenam ataupun bermain basikal, badminton dan sebagainya lah. Ia adalah salah satu faktor yang dapat memberi kesan yang baik terhadap tubuh badan kita. Dia juga dapat mengeluarkan peluh dan juga menyihatkan sistem imunisasi badan.
ya, dan menjaga kita lebih cergas. Okey. Okey, seterusnya merancang jadual tidur. Okey, bagi individu yang bekerja lebih masa ataupun individu yang berkejaya dan juga student, kebanyakan mereka tidak mengamalkan gaya tidur yang sihat. Okey, so mereka haruslah merancang jadual tidur yang baik untuk mengelakkan masalah seperti sakit-sakit badan, lemah-lemah badan, kurang fokus, letih dan sebagainya. Ia adalah amat penting jika seseorang itu memerlukan perancangan jadual tidur yang baik. Okey, yang terakhir adalah menghadkan pengambilan kafein. Okey, pengambilan kafein di sini bagi mereka yang suka akan kafein. Okey, tapi apa yang kita tahu, kafein ni juga memberi kesan yang negatif, kesan sampingan yang boleh memudaratkan seseorang. Jika seseorang mengambil lebihan kafein, ia akan menyukarkan seseorang ataupun individu tersebut untuk tidur dengan baik ataupun menyebabkan seseorang itu berjaga pada waktu malam. Okey, apa yang saya tahu, bagi mereka yang mengambil kafein ni adalah bagi mereka yang ingin menjaga pada waktu malam. So bagi mengelakkan masalah ini berlaku, kita haruslah hadkan pengambilan kafein. Okey, apabila kita minum kafein ni, kita haruslah berfikir tahap kesihatan kita terlebih dahulu. Okey, sekian saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan-kawan saya. Terima kasih. Apa yang saya boleh buat lah berdasarkan saya dan rakan-rakan saya yang bentangkan mengenai insomnia serta tadi ialah masyarakat memandang remeh tentang gangguan mental ni, terutamanya insomnia. Sebab masalah insomnia ni dia sebab masalah tak cukup tidur. Jadi maksudnya macam benda ni maksudnya tak jejas apa pun sebenarnya, lebih kurang lah maksudnya macam masyarakat pandang remeh pasal tu. Sebenarnya secara tidak langsung boleh fikir balik, bila seseorang tak cukup tidur, semua macam saya terangkan tadi lah, kesan tadi kan, kesan tadi tu bila tak cukup tidur apa semuanya, jadi macam gaya hidup semua kan, jadi macam perwatakan itu akan berubah secara tidak langsung. Jadi maksudnya kejadian ini bukan saja berlaku di negara maju seperti Jepun, Korea, Malaysia pun tak terkecuali juga. Maksudnya Malaysia pun ada juga masalah masalah gangguan insomnia ni. Okey. Jadi tapi kebanyakannya dekat Jepun. Contohnya kes kat Jepun tu berlaku kes kematian disebabkan disebabkan dia tak cukup tidur. Maksudnya dia tak tidur. Ada yang kes yang langsung tak tidur langsung, disebabkan maybe sebab penyakit insomnia juga, tak apa, disebabkan penyakit insomnia juga. Ada kes yang bunuh diri disebabkan tak cukup tidur. Maksudnya sebab dah tak cukup tidur, lepas tu dia stres pula kan. Jadi dia terasa beban dan jadi dia tak boleh kawal benda tu. Jadi dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi benda ni boleh katakan kes bunuh diri ni banyak berlaku di Jepun lah. Jadi apa yang saya ingin katakan ialah pihak atasan sepatutnya membuat program kesedaran tentang gangguan mental. Tak tu maksudnya tak adalah maksudnya tentang insomnia semata-mata je. Gangguan mental ni banyak je kan. Jadi bila pihak berwajib ni membuat program kesedaran tentang masalah tu, jadi masyarakat akan boleh tahu tentang bahayanya, apa kesan dia, apa cara yang boleh mengatasi semuanya, mengatasi gangguan mental ni. Secara tidak langsung mereka tidak akan, maksudnya masyarakat ni minda dia akan terbuka tentang gangguan mental ni. Maksudnya dia tidak akan memandang negatif lah, memandang serong lah, takkan sisihkan golongan yang mengalami gangguan mental ni. Sebab kebanyakannya bila penderita gangguan mental ni, bila dia rasa masyarakat pandang kita semua, dia masih tersisih. Jadi dia mengambil keputusan untuk bunuh diri lah, kan. Sebab dia tak dapat sokongan. Tapi bila
berangsur untuk kembali sembuh. Okey, jadi itu sajalah daripada grup kami. Okey. Sekian, terima kasih.